sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini adalah wakil rangkap Ketua KT 8/10 ingin melakukan pembentangan video tugasan. Persoalan yang pertama datangnya daripada grup 8.2. Sebelum saya terlupa, mari saya perkenalkan diri. Nama saya Luqmanul Hakim bin Muhammad Yusuf. Okey. So, soalan yang datang daripada KT 8.2 adalah apakah contoh pembangunan lestari yang telah dilaksanakan dalam negara kita? Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, marilah saya menjawab atau mengingkap kebenaran dengan satu buah bangunan yang kita kenali sebagai Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya. Apa menarik tentang bangunan ini? Yang pertama, kita lihat pada reka bentuk dia. Reka bentuk dia seakan-akan berlian, tapi datangnya satu keindahan, pasti ada liability yang disulami di sebaliknya. Sudah pasti reka bentuk yang gah ibarat berlian ini memakan kos yang tinggi. Jadi, mari kita tinjau pada perspektif yang berbeza, yakni faktor-faktor kenapa bangunan ini dikatakan contoh kepada pembangunan lestari. Dia ada 3 obligasi yang saya mahu terangkan pada soalan ini. Yang pertama, struktur bangunan ini. Sabar. Yang kedua, sistem tahan hujannya. Yang ketiga adalah kewujudan panel solar pada bangunan ini. Jom kita selami satu persatu. Yang pertama, struktur bangunan. Yang di mana struktur ini kalau kita tahu, ianya ada terdapat kubah kaca. Bila ada kubah kaca ini, ianya membenarkan cahaya tembus masuk dari atas hingga ke bawah. Okey. Apabila cahaya secara netral banyak digunakan, maka elektrik dapat dijimatkan. Tangkapnya itu. Dapat? Okey, kita pergi faktor yang kedua, sistem tahan hujan atau pengumpulan air hujan. Rainwater harvesting. Okey. Ianya dapat kata apa? Sebagai sumber air utama, di mana lebih kurang 70 hingga 80% air dapat dijimatkan melalui sistem ini. Macam mana sistem tahan hujan ini berfungsi? Itu persoalan yang kita kena tanya. Air hujan yang dikumpulkan digunakan untuk mengepam tandas, digabungkan dengan gegasan air yang cekap seperti tandas kuih pam dan sebagainya. Selesai dekat situ, kita pergi faktor yang terakhir dan ketiga, iaitu kewujudan panel solar. Panel solar seperti yang kita tahu berada di atas bumbung. So, keberadaan panel solar ini berada di atas bumbung bangunan yang kita sebut tadi, Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga. Okey. Jadinya, ianya secara tidak langsung dapat menjimatkan 40% penggunaan elektrik. Okey. Bagi persekitaran luar bangunan pula, ianya menggunakan landscape yang luas dan sunken outdoor garden, memastikan adanya ruang hijau supaya persekitaran yang sejuk dan teduh kepada penghuninya. Penambahan bumbung hijau juga jangan kita lupakan, supaya ianya akan mengekalkan suhu persekitaran yang lebih rendah daripada bangunan-bangunan yang lain. Tuntasnya, tidak hairanlah bangunan ini dapat penghargaan Asia Energy Award dan anugerah Platinum dari Indeks Bangunan Hijau Malaysia GBI. Sekian.